kuasanya, para asatizah, tuan-tuan guru, anak-anak karya, para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala banyak memuatkan pengkisahan demi pengkisahan. Ada yang dalam Quran Allah cerita bagi berkaitan dengan umat-umat terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud. Malah yang lebih awal daripada itu ialah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Demikian juga Allah Ta'ala memuatkan kisah-kisah teladan. Seperti kalau kita baca di dalam surah Al-Kahf, kisah berkaitan Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Kisah berkaitan dengan Zulkarnain dan lain-lain. Tak kurang juga dalam Quran Allah Ta'ala banyak muatkan tentang kisah para Rasul dan para Anbiya. Punya ramai Nabi dan ramai Rasul. Antara yang Allah Ta'ala muatkan di dalam Al-Quran ialah kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Antara yang menarik kalau boleh kita perhati dan kita renung ialah berkaitan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah merupakan anak kepada Nabi Daud. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abd. Telah kami kurniakan kepada Daud satu anak namanya Sulaiman. Sebaik-baik hamba, kata Allah Ta'ala. Satu hari Nabi Allah Sulaiman, dia himpun rakyat dia. Dan kita pun tahu Nabi Sulaiman bukan hanya menguasai manusia, malah Nabi Allah Sulaiman menguasai jin, menguasai angin. Demikian juga Nabi Allah Sulaiman menguasai haiwan dan binatang. Ketika dia himpun rakyat dia, kemudian dia sebut. Allah muatkan dalam surah An-Naml, Ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Saya terjemah dalam logat bahasa kita supaya mudah untuk kita faham. Aku tak nampak pun burung hudhud. Dia ni tak mai ke? Ataupun dia ni tak datang ke? Am kana minal ghaibin. Ghaib. Pasal apa dia tak mai ni? Itu bahasa kita. Tuan-tuan, burung hudhud ni menarik. Dan burung hudhud ni dia ada keunikan. Kalau kita tengok dalam bahasa saintifik, nama burung hudhud ni ialah Upupa epops. Nak sebut pun seronok tu. Upupa epops. Nak sebut, nak ingat, kena ingat coklat hak anak atau cucu kita suka, lollipop tu, Upupa epops. Upupa epops ni nama saintifik bagi burung hudhud. Kalau kita perhati, istilah dalam bahasa Melayu kita, burung hudhud ni apa? Burung belatuk ah. Burung belatuk. Burung belatuk ni menarik tak menarik, antara keunikan dia, kalau dia nak bunuh mangsa dan musuh dia, dia akan banting dan akan hempah mangsa dia kiri dan kanan. Pasal paruh dia tu kuat. Lepas mangsa dia mati ke,
Kemudian dia cubit dengan paruh dia tu sekeping demi sekeping daging untuk dia makan. Tu burung belatuk. Ataupun dalam Quran disebut hudhud. Bila Nabi Allah Sulaiman tak nampak kehadiran burung hudhud, kata Nabi Sulaiman, la u'azibannahu azaban syadida. Kalau macam ni aku akan kenakan tindakan yang berat. Tu Nabi Sulaiman kata. Kemudian Nabi Sulaiman kata lagi, aula azbahannahu aula ya'tiyanni bisultanim mubin. Ataupun kalau payah sangat aku sembelih saja burung ni. Ataupun dia nak selamat, dia kena bagi satu alasan yang kukuh. Kalau yang tu diterima, selamat. Allah sebut dan Allah cerita di dalam surah An-Naml. Tak berapa lama kemudian, datang burung hudhud ni. Terbang hinggap di tempat Nabi Sulaiman berdiri dan ramai rakyat dia yang ada. Kemudian kata burung hudhud ni, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyas min kulli syai'in walaha arsyun azim. Wahai raja, wahai Nabi Allah Sulaiman, tu bahasa kita. Tak sat tadi aku tengok dan aku dapati pada sebuah negeri dan sebuah daerah ada satu raja di kalangan perempuan. Dikurniakan macam-macam. Walaha arsyun azim, bukan tu saja, perempuan yang jadi raja kepada kaum dia ni duk ada arsh. Arsh maksud apa? Arsh ni maksudnya ialah singgah sana, lebih besar daripada istana. Walaha arsyun azim, dia ada istana yang besar. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, burung hudhud ni tuan-tuan, kalau kita perhati di dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir dan lain-lain, pandangan menyebut dia ni tak ada pasal dia ni nak cari sumber air. Maka dia terbang jauh, dan jauh tu sampai ke negeri Sabak. Sabak ni di mana? Sabak ni di Yaman. Sedangkan Nabi Allah Sulaiman di mana? Nabi Allah Sulaiman duduk di Syam ataupun di Palestin. Kira jauh tuan-tuan, Yaman dengan Palestin ni. Kira jauh jugalah kalau jalan kaki. Tapi dia burung. Dia duduk terbang tu, daripada atas udara dia tengok ada masyarakat yang raja dia ni perempuan, malah macam-macam dia dapat. Ada pula istana malah singgah sana. Besar tuan-tuan, singgah sana ni besar. Alangkah kalau kita tengok istana di Bukit Candan tu tuan-tuan. Saya tengok kadang-kadang kalau hujung minggu, pagi-pagi ramai orang jogging tu keliling istana tu. Satu pusingan istana tu ikut luar jalan raya tu, saya ingat ada lebih-lebih kurang 1 kilo ada. Cuba bayang tengok duduk dalam tu sorang-sorang. Allahu Akbar, besarnya. Dia ada istana, malah dia ada satu singgasana yang besar. Kata burung hudhud lagi, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Bukan tu saja, aku tengok dan aku dapati rakyat dia, kaum dia dengan dia sekali, pakat-pakat sujud kepada matahari, bukan lagi kepada Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan, memang ada passion orang yang akan sembah alam ni. Ia dikenali dengan nama animisme.
Dia tengok gunung ganang, dia rasa kuat gunung, dia sembah gunung. Dia tengok bukit bukau, dia rasa bukit ni kuat, dia sembah bukit. Demikian sungai, demikian pokok, demikian busut, macam-macam sembah alam. Hari ni pun ada kaum yang sembah alam ni, termasuklah Jepun. Mereka mengagungkan matahari. Menariknya tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis riwayat daripada At-Tahawiyah, Nabi SAW sebut, Asy-syamsu wal qamar thawrani muqawwarani finnar yaumal qiyamah. Matahari, kata Nabi, demikian juga bulan, seperti sapi ataupun lembu yang akan digulung kemudian dimasukkan dalam neraka nanti pada hari kiamat. Baik, kita pun heran pasal apa matahari dan pasal apa bulan kena campak dan digulung masuk dalam api neraka. Pasal apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, memang kalau kita tengok sekali baca, terkejut. Bukan matahari ni duk ada dosa, bukanlah bulan ni duk ada dosa, alih-alih kena masuk dalam neraka. Pasal apa? Al-Imam Ibn Hajar, dia menukilkan daripada Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, matahari dan juga bulan yang masuk dalam neraka ni bukan simbol kerana disiksa, tak. Tetapi matahari dan bulan Allah masukkan dalam neraka sebagai simbol sindiran, simbol celaan kepada orang-orang yang dulu tumpang hidup di dunia. Mereka pakat sembah matahari, mereka pakat sujud kepada bulan. Akhirnya matahari dan bulan tu duduk dalam neraka. Orang-orang yang sembah dulu ni, hampa macam mana? Tuhan, pilah minta dekat Tuhan hampa tu. Itu sebagai simbol celaan dan sindiran. Ia bukan kerana disiksa. Itu adalah seperti mana yang di dalam kitab Fathul Bari. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Itu jam bila buat benda-benda khurafat, bila buat benda-benda syirik, syaitan ni dia licik. Sehingga dia hiasi, kata Allah Ta'ala, hak yang nampak syirik tu jadi elok. Yang nampak khurafat tu dia jadi elok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, barangkali jadi macam ni lah. Minta dekat matahari, hai matahari, tolonglah bagi negeri kami ni subur tanah, pokok-pokok dusun, buah yang kami tanam ni bagi elok menjadi. Makin banyak doa pada matahari, tidak kepada Allah, makin lebat buah. Tu maksud dia, syaitan telah hiasi perbuatan mereka tu nampak elok. Allahu Akbar. Hadirin mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Tu syaitan tuan-tuan. Modus operandi dia tazyin. Tazyin ni maksud apa? Tazyin ni maksudnya ialah menghiasi yang tak elok nampak elok. Saya bagi contoh hak lain lah. Jumpa Tok Dukun. Tolonglah Tok Dukun, oi. Kedai saya ni tak tahulah. Sejak sebulan dua ni orang tak mai. Tolonglah bagi laku keras sikit. Dia pun jumpa Tok Dukun. Tok Dukun pun jampi semacam dengan kain kuning kemian bagai. Elok lepas selang 3-4 hari, berbaris orang pi kedai dia. Dia pun kata, aku dah habaq dah. Tok Dukun ni bagus. Tuan-tuan, itu jam syaitan telah menghiasinya. Padahal tak pun. Macam baru-baru ni tuan-tuan,
viral dalam media sosial. Pihak KPDNK dia ronda satu kedai ke satu kedai, tengok tahap kebersihan, tengok macam mana harga dan bagai-bagai. Jadi pihak pegawai ni pi sampai ruang dapur. Ni di kedai mamak masa tu dia tengok ni, banyak kedai lah. Dia pi kat belah dapur tu, dia pi kacau kat bahagian gulai tu, tengok gulai tu bersih kada, ayam yang mentah duduk di mana. Terkejut tuan-tuan bila pegawai tu duk cedok gulai dengan dal tu. Tengok berat, kau ingat daging ke apa, angkat-angkat, rupanya berat. Terkejut pegawai KPDNK tu. Dia tanya, mana mai ni? Dia tak boleh nak jawab. Tapi bukan semua kedai macam tu. Tapi itulah nak kata betapa pengotoknya sebahagian pengusaha makanan. Kalau ia pun tak kalah itu sebagai pelaris. Hak pakaian dalam wanita ni pula tak tahulah jenis baru ke jenis dah pakai lama. Ish, pengotok semua. Langsung kena tutup. Allahu Akbar, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Saya pun tak teringat suruh dia hantar gambar tu. Kot nanti boleh tunjuk tuan-tuan kenal dah. Pasal yang kita tak seronok, dia pun nama ustaz tu yang tu kita tak syok. Baik, hadirin mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Syariat ni tuan-tuan, pesen dia dijaga dan jamin harta. Seterusnya tuan-tuan, apa kelebihan syariat dan agama berdasarkan dengan apa yang Nabi pesan kepada Muaz, demikian kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Syariat ni tuan-tuan, sifat dia mudah dan menghilangkan kesusahan tu. Kalau kita tengok syariat dan agama ni, payah aku tengok dia ni ajak susah. Yang bukan agama seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi contoh kat tuan-tuan, saya bagi contoh. Dalam fiqh tuan-tuan, dia ada satu kaedah, nama dia ialah al-masyaqqah tajlibut taysir. Susah ni dia akan membawa kepada kesenangan. Baik, tuan-tuan tengok nak, dalam kehidupan seharian kita ni, kalau kita orang yang beragama, hak yang susah, Allah dengan rahmatnya akan bagi mudah. Saya bagi contoh. Jenis-jenis antara contoh. Katalah tuan-tuan, anak kita ni dia telefon bagi, dia kata apa? Mak, kok mana pun kena ambil barang adik ni, pasal pensyarah kata tak boleh cuti SEM ni barang di kolej ataupun di asrama kena bawa balik. Sebab untuk SEM akan datang tak tentu dapat bilik yang sama. Ya tak ya, kena ambil dah anak ni jauh di Johor. Kena pula Ramadan, hari yang keempat. Apa peruntukan yang syariat bagi kat kita tuan-tuan ketika bulan puasa? Bolehkah kita berbuka puasa? Yang ni semua orang tahu. Dalam perjalanan dan musafir, kita boleh berbuka puasa. Isu dia, bila boleh kita mula berbuka puasa? Contoh, kita nak gerak pukul 10 pagi, pukul 8.30 pagi tu kita suruh orang rumah kita tumbuk sampai belacan, gorengkan perkasa, makan dulu nasi panas-panas. Mana nak boleh? Dia kena bertolak dan bergerak dan kena dalam musafir dulu, barulah ada kelonggaran. Kalau dia tak larat, dia boleh berbuka. Tu pun dia tak boleh hidang mangkuk tingkat bentang seperah depan RNR tu, salah juga. Satu. Baik. Itu nama dia tuan-tuan. Dalam peruntukan syariat, orang mengaji fiqh dan mengaji syariat, dia tahu. Namanya ialah takhfifu isqat.
yang wajib untuk dia gugur disebabkan ada alasan tertentu. Satu. Contoh yang kedua, tuan-tuan tengok dah. Contoh yang kedua, dia dalam perjalanan nak solat zuhur, dia boleh kurangkan jadi 2 daripada 4. Walaupun sebahagian orang dia kata apalah tak kuat daripada 4 zuhur jadi 2 ish. Lah ni mesti banyak kenderaan pun senang, tak usah dah buat sampai 4 jadi 2 kosong ni. Dah. Kita buat tu sunnah, boleh pahala. Itu namanya tuan-tuan takhfifut tangkis. Istilah ni payah nak ingat, tak apalah. Tak penting lah istilah ni untuk orang awam. Kita ni tahu saja memadai dah. Saya bagi contoh lagi yang lain. Tengok tuan-tuan, syariat ni dia faham kita. Kita tak boleh nak kena ayak nak wudu. Agaknya ada allergik ke, halangan ke apa, kita boleh tukar daripada tak boleh kena ayak tu, kita ambil tayamum. Apa istilah tu? Namanya takhfifu ibdah. Semua tu al-masyaqqah tajlibut taisir. Itulah tuan-tuan watak dan tabiat agama dan syariat. Allah. Satu hari Muaz bin Jabal ni dia menjadi makmum kepada Nabi. Nabi jadi imam solat Isya. Dia tak mau tinggal solat di belakang Nabi. Dalam masa yang sama dia juga nak jadi imam di kampung dia. Siapa? Muaz bin Jabal. Lepas habis dia solat dengan Nabi, dia balik ke kampung dia, kawasan dia. Dia pula jadi imam Isya untuk masyarakat dia dan penduduk kampung dia. Baik, kisah ni rekod dalam hadis riwayat Muslim. Shalla Muaz bin Jabal al-Ansari li ashabihi al-Isya fatatawwala alaihi. Dia jadi imam dalam solat Isya, fatatawwala, panjang pula dia baca. Panjang ni bukan panjang yang biasa-biasa, panjang yang luar biasa lah tuan-tuan. Patut-patut kalau baca surah Al-Baqarah tu ayat 10 tu kira mula nak soft landing rumah dah. Tak, sambung lagi sampai ayat yang ke-20, sambung lagi sampai ayat 30. Ni panjang sangat ni. Sampai-sampai dalam rekod dalam Quran ni, fansarafa rajulun minna fasalla fa akhbara Muaz anhu faqala annahu munafiq. Sebelum habis solat tu ada satu makmum dia pergi mufaraqah, dia solat lain pasal panjang sangat. Lepas habis solat ada orang hambat ke Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal kata annahu munafiqin, dia ni munafik. Oi, berat tuan-tuan tuduhan-tuduhan macam tu. Barangkali Muaz bin Jabal tersilap. Disebabkan jadi macam tu, jadi lelaki ni falamma balagha dhalika ar-rajulu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Muaz. Dia mengadu kepada Nabi apa yang Muaz tu kata, apa yang Muaz tu sebut. Sehingga Nabi panggil Muaz dan Nabi kata dan nasihat elok-elok kepada Muaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturidu an takuna fattanan ya Muaz. Awak hang mau ke orang pakat lari daripada hang, wahai Muaz? Tuan-tuan tengok Nabi nasihat elok-elok. Pasal apa orang jadi pakat lari daripada hang? Pasal apa hang kerat sangat? Pasal apa? Aturidu an takuna fattanan, pasal apa ni Muaz? Kemudian Nabi pesan lagi, iza amamtan nas faqra bi syamsi wa duhaha. Lain kali kalau hang jadi imam, hang mau baca surah Asy-Syams, memadai.
wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ataupun membaca surah Al-Alaq. Jadi ataupun kata Nabi wasabbih isma rabbikal a'la, membaca surah Al-A'la. Wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca surah Al-Alaq. Wal laili idza yaghsha, ataupun membaca surah Al-Lail. Baik, Al-Imam Nawawi dia ulas cerita ni dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim. Kata Al-Imam An-Nawawi, tokoh dalam mazhab Syafi'i, kalau saya imam, yang ni pun saya selalu ulang dan saya selalu sebut, kalau saya imam tuan-tuan, untuk solat fardu, saya tak boleh nak baca terlalu panjang untuk meraihkan keadaan makmum kalau ada di belakang yang uzur. Tak boleh. Kecuali solat sunat. Umpamanya masjid Telekom nak adakan sempena munajat dan qiyamul lail perdana, jemput satu imam daripada Masjid Negeri Ipoh ke, daripada Putrajaya ke, Masjid Besi ke apa ke, main jadi imam. Dia jadi imam panjang, satu rakaat tu 2 muka surat. Boleh tak? Boleh. Pasal apa boleh? Pasal itu solat sunat. Tapi kalau solat fardu, jangan tuan-tuan, jangan beratkan orang yang ada di belakang sebagai makmum. Jelas tak? Baik. Satu orang dia kata macam ni, hai Ustaz baca panjang sangat. Imam kata panjang celah mana aku baca Alam Nashrah Laka Sadrak. Kata dia hak komplain itu pun panjang. Kata imam, habis hang aku baca apa? Inna apaina kal kausar. Yang tu tak boleh kira tuan-tuan. Pasal Alam Nashrah tu bukanlah panjang mana, tapi dia kata panjang, padahal dia memang suruh Inna apaina kal kausar. Yang tu tak boleh nak kira. Tuan jelas tak? Begitulah syariat dan agama ni pesan kepada kita supaya bawa imej agama ni pertama dalam keadaan rahmah, mudah, tidak menyusahkan, jangan membuatkan orang lari daripada kita. Tuan-tuan, demikian juga kalau kita singgah di RNR, sembahyang yang waktunya singkat, terhad. Surah RNR ni pula tuan-tuan, kita pun maklum bukan besar mana, terutamanya subuh. Ada satu kes tu tuan-tuan, sembahyang subuh jemaah bagus. Sebab jarang orang sembahyang subuh ataupun sembahyang waktu lain di RNR ni nak jemaah, sebab dia akan solat masing-masing. Jemaah bagus. Cuma yang tuan-tuan, kalau kita jadi imam, jangan baca terlalu panjang. Ni baca siap dengan doa kunut nazilah, tak apalah kalau ringkas. Lepas-lepas bagi salam pula tu, duk wirid macam dia tu di masjid dan di surau yang tempat dia ada. Panjang, orang lain pakat-pakat tunggu diri. Jadi yang ni pun kena ambil muhasabah supaya kita memudahkan orang. Patut-patut lepas kita bagi salam, ni di RNR punya surau nak, Assalamualaikum, Assalamualaikum, istighfar 3-4 kali. Kemudian tengok orang ramai, bangkit, doa ke, wirid ke, puasa lagi, nanti dalam kereta. Pasal kita nak bagi ruang dan peluang orang lain untuk solat dalam waktu. Mudah-mudahan ada kebaikan perbahasan kita pada malam ni. Mudah-mudahan nasihat daripada Nabi kepada dua sahabat ni kita dapat jadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan maqsuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.